Dah ready ke belum untuk belajar bisnes? Dah ready ke belum? Cepat. Kalau ready, komen ready. Dah, jangan nak bergelak ketawa dah. Dah habis dah. Okey. Ini adalah untuk orang-orang yang baru pertama kali join live Kak Ita. So kalau kiranya you guys dah banyak kali join, dah pernah dengar ni, korang pergi buat live masing-masing. Ini Kak Ita nak fokus dekat kawan-kawan kita yang baru, okey? So, saya sedia cari SpongeBob. Muhammad dah belajar semalam, Muhammad. Thank you Akak cantik. So siapa yang dah belajar semalam ataupun kemarin, korang pergi buat live masing-masing. Tapi kalau nak stay dalam live ni, nak belajar lagi sekali, boleh, tak ada masalah. Okey, Kak Ita nak tanya siapa orang bisnes dan pertama kali join live Kak Ita. Cuba komen saya. Orang bisnes dan pertama kali join live Kak Ita. Cuba jawab saya. Kak Ita nak tengok ramai orang baru tak? Okay, Akmal Food Global yang jual sate kebab tu ke, Akmal? Betul tak? Betul tak Akmal Food Global yang jual sate kebab tu ke? Okay, ramai orang baru. Kak Ita pernah lah waktu sate kebab, waktu Akmal ni awal-awal nak launch dulu. Kak Ita rasa 2011 something kan. I jadi one of the model dalam majlis launching Akmal Food Global ni, tak silap I. Time tu ada bukan, I bukan jadi model, itu model butik. Lain-lain. Tapi makanan yang serve waktu I jadi model tu adalah sate kebab Akmal. Ya. Kenal saya. Kenal. You adalah the founder ke? Sekejap tau guys, Kak Ita tengah nak ingat. Akmal Food Global, you adalah Akmal tu ke? Betul tak? You adalah Akmal tu ke? Okay. Kenal. Sebab kalau you adalah founder Akmal tu, yes, I kenal you. Sebab I pernah jumpa you masa majlis butik tu dulu, few years back lah kan. Masa tu korang hidangkan sate kebab tu sebagai makanan tu tetamu. And I adalah best friend dengan Lia. So that's why Akmal Food Global ni I ingat. Tapi jangan risau, I okay je. I okay, tak ada masalah. Okay, so ramai orang yang baru join, okay. Ramai orang yang baru join. So, ini adalah kelas special untuk kawan-kawan kita yang mana berbisnes dan pertama kali join. Okay, I nak tanya next question. Siapa dekat sini owner lama sis, saya owner baru? Okay, owner baru. Okay, tak apa. Better lah. Owner baru better. Owner lama I kenal, owner baru I tak kenal lagi. Salam perkenalan. Okay, yang mana yang orang bisnes dan pertama kali join live I tadi, yang jawab saya. You guys ada masalah sales ke? Cuba jawab ya. Ada masalah sales ke? Cuba jawab ya. Cuba jawab ya. Bulu-bulu kucing ni. Okay. Tak apa. It's okay. Okay, I nak cakap, I nak explain, I nak mengajar untuk kawan-kawan yang baru pertama kali join live I. Okay, I nak komen isu branding. I nak komen isu branding. Okay, branding adalah something yang very very important dalam dunia bisnes. And branding ini regardless you adalah siapa pun. You adalah founder, agent, stockist, dropship, affiliate, salesman. Yes, semua orang kena buat branding. Wajib buat branding. And branding ni selalunya 3 bulan sebelum nak mulakan bisnes, you dah kena buat branding dah. 3 bulan sebelum. So kalau you guys sekarang ni dah 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan semua kan, dah setahun, 5 tahun, 10 tahun buat bisnes, tapi you tak pernah tahu you buat branding ke tidak, safe to say that's why your business in a deep trouble. Sebab kalau tiada branding dalam bisnes you, selalunya dia akan memberikan satu signal utama, iaitu first, masalah sales. So as long as you ada masalah sales jatuh menjunam, sales tak ke mana, bisnes makin lama makin stagnan, sales you sendu kan, buat apa pun sales tak masuk. Bila melibatkan masalah sales sahaja, selalunya 95% adalah disebabkan ketiadaan branding dalam bisnes you. Kenapa? Sebab branding ni kita guna untuk bagi orang luar nampak kewujudan kita berbisnes. Bagi orang luar nampak kita bisnes, bagi orang luar nampak kita menjual apa. So apabila you tak buat proses branding, orang tak nampak you, that's why sales tiada. So kalau you guys ada masalah sales, confirm you ada masalah branding. Okay, dan branding ni juga kalau tiada, dia akan melibatkan banyak masalah yang lain, iaitu masalah recruitment.
So kiranya korang nak recruit team, tak ada orang nak masuk bawah team you. Kenapa orang tak nampak you? Apa masuk bawah team you? Ataupun yang ketiga, masalah nak hire staff. Orang tak nampak company you best. Thank you akak cantik. So buat apa nak masuk bekerja dengan you? Masalah post content tapi content you kekrik. Content you tak mendapat sambutan. Dan orang tak jumpa page you. Macam mana orang nak tengok video you? So apabila you buat live pun, live you sendu. Tak beratus, tak ramai orang tengok. Kenapa? Sebab orang tak jumpa live you pun. So nampak tak? Apabila tiada branding, dia banyak sangat isu-isu yang lain akan berlaku dalam business you. Okay? And I tak salahkan you guys yang mana tak buat branding. Sebab selalunya apabila you guys masuk dalam dunia bisnes, antara nasihat pertama yang you guys dengar orang cakap adalah kau promote lah. Kau promote nanti ada lah tu sales masuk. Betul tak? Itu antara nasihat utama dan pertama yang you akan selalu dengar orang cakap. Kau promote je. Promote nanti sales masuk lah. You guys pun end up promote tapi sales masih tak masuk-masuk juga. Kenapa? Sebab promote itu sebenarnya adalah marketing. Thank you Cikgu Niza. Promote adalah marketing. Marketing adalah step yang kedua dalam dunia bisnes. You tak boleh simply masuk dalam dunia bisnes, you terus buat marketing. Tak boleh. You kena buat branding, iaitu proses pertama. Asasnya terlebih dahulu. Okay? So, selagi mana korang promote bagi nak erak, kalau branding tidak wujud, promote itu akan gagal bawa masuk sales. Sebab yang pertama adalah branding, yang kedua baru boleh masuk marketing. Okay, so I tahu dekat dalam live I sekarang ini, majority of you tidak tahu buat branding. Sebab semua ada masalah sales dan semua tak tahu branding ni macam mana pun. Okay, you guys nak tak kalau I ajar korang tentang basic branding? Tapi basic branding ini akan makan masa lebih kurang 1 jam. So sekarang pukul 3 suku, mungkin kita habis dalam pukul 4 suku. Okay, branding akan makan masa lebih kurang 1 jam untuk belajar. Kalau you sanggup dengan I selama 1 jam, I ajar. Kalau macam alah Kak Ita, KL ni nak hujan, saya nak tidur ni. Kalau you tak nak, Kak Ita malas lah nak ajar, nak bercakap sejam. Siapa nak, komen nak ramai-ramai. Kalau nak, komen nak ramai-ramai. 1 jam korang jangan keluar tinggalkan I. Nanti kan I ajar seorang-seorang je kat sini. Nak okey, ramai nak kan? Okay, kejap. Dah tak panas ni, Kak Ita nak pindahkan balik. Tadi Kak Ita duduk tepi tingkap. Begitu. Okey, sekejap ya. Okey, 4 jam pun sanggup. Habislah suara Kak Ita 4 jam nanti. Okey, siapa tadi awal-awal pun, kalau you guys nak, tadi awal-awal tadi ada yang tanya tentang kelas I yang sold out. Kelas yang sold out, kelas apa Kak Ita kelas? Siapa nak register kelas Kak Ita pun, korang kena tunggu sampai habis kita belajar basic branding. Kalau you tak survive sampai hujung, tak ada possibility you nak register kelas I. Kelas I yang selalu sold out tu, selalunya Kak Ita open hujung live. So korang kena stay. Yang kemas saja 1 hari boleh dengar. Over tu. Okay, so memandangkan ramai yang nak, Kak Ita nak bagi korang 3 task. 3 task sahaja Kak Ita nak korang buat. Okay, sekejap adjust kejap. Lain macam pula angle dia. Okay, 3 task First, kalau you guys ada anak team, ada anak team yang degil-degil, yang tak nak post konten, yang sendu gitu je kan, pergi panggil cepat anak-anak team you untuk masuk. Cakap Coach Syita nak mengajar basic branding dah, masuk cepat sekarang. Kalau you ada kawan-kawan founder, kawan-kawan founder yang dekat give up business dia, tak tahu nak buat apa semua kan, panggil cepat kawan-kawan founder you untuk masuk sekarang. Share cepat di slide video dekat siapa-siapa kawan-kawan business you yang memerlukan. Founders, agents, stockist, dropship, affiliate, salesman. Kalau kawan-kawan business you masuk setelah Kak Ita dah mulakan kelas, diorang tidak akan faham dah. Tak akan faham. Walaupun diorang masuk seminit selepas Kak Ita mulakan kelas pun, diorang tak akan faham. So, kena panggil sekarang. Masa Kak Ita tengah mukadimah ni, cepat korang panggil. Yang kedua, I nak minta bantuan you guys. You guys tolong likes naikkan kepada 30,000 likes. 30,000 likes kan. Korang tap screen je. Tap. Cukupkan 30,000 likes. Hai, salam Wati. Okay, 30,000 likes. Dan yang ketiga, pergi ambil pen dan paper. Okay, pergi ambil pen dan paper. Tak boleh Isha, memang kena guna social media. Pergi ambil pen dan paper. Sebab korang nak belajar selama 1 jam ni, nanti masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Pergi ambil pen dan paper untuk salin nota sekarang. Cepat guys, cepat. Sekejap, Kak Ita nak adjust kerusi. Cepat guys, panggil kawan-kawan bisnes, ambil pen dan paper dan bantu naikkan kepada 30,000 likes. 30,000. Lepas tu kita mulakan. Kita mulakan kelas basic branding kita. Cepat-cepat guys. Siap? Sikit lagi, come on.
Thank you Kak Zah. Okay, sementara belum capai 30,000 likes ni, cepat korang pergi ambil pen paper, share cepat dekat anak team. Panggil cepat, kata woi cepat masuk cepat. Coach Ita nak start mengajar dah. Okay, I buat sedikit introduction sebelum kita tunggu 30,000 likes, okay? So, dalam masa 1 jam ini, korang akan melalui 4 level. Ada level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat. Dan untuk 4 level ini, I tak nak korang overthinking. Bila I tengah mengajar dekat level pertama ke, level kedua ke, I kata fahamkan yang itu, korang fahamkan yang itu sahaja. Jangan korang fikir macam, tapi apa kaitan dengan ini kan? Setiap soalan yang korang tengah overthinking tu akan terjawab dalam level-level seterusnya. So, korang jangan overthinking. Bila I cakap fahamkan level tersebut sahaja dahulu. Okay? Thank you Hajinin. Okay. So, cepat guys. 30,000 likes. 30,000 likes, kita mulakan kelas basic branding. Baru start ke live. Macam movie dah. Baru nak start mengajar. Cepat duduk diam-diam kat dalam ni. Korang jangan keluar masuk. Nanti korang terlepas. Ingat kelas Kak Ita yang sold out setiap bulan tu, hujung live baru korang boleh tahu kelas apa. Kalau korang tak sampai hujung live, terlepas nanti. Baru habis gelak-gelak. Kalau gelak-gelak je ramai kan. Bila nak belajar je jadi sikit. Welcome Ruby. Itulah kan, kita share bagi orang bisnes. Korang boleh pandai buat duit. Kak Ita nak tengok orang pandai buat duit, pandai buat sales. Jangan sedu-sedu begitu. Okay, sikit lagi guys. 600, 500, sikit lagi 400, 300, 200, 100. Thank you. Okay, so 3.20. So kalau 1 jam, kita dalam pukul 4.30 macam tu lah. Okay, so sekejap Okay, kita mulakan kelas basic branding kita 4 level, bermula dengan level yang pertama. Okay, lengoh cari. Okay, level pertama. Okay, level pertama, I nak you guys tahu dunia bisnes kita terbahagi kepada 2 bahagian. Okay, level pertama, dunia bisnes kita terbahagi kepada 2 bahagian. So first, kita ada kategori founder. Second, kita ada kategori agent. So maksudnya 100 orang lebih dalam live I ini, you guys sama ada dalam kategori founder atau dalam kategori agent sahaja. Tak mungkin terkeluar daripada 2 kategori ini. So persoalan dia, macam mana nak tahu you dalam kategori founder atau kategori agent? Okay, kita pergi kepada founder terlebih dahulu. Siapakah founder? Founder basically adalah you yang menjual produk atau servis sendiri. Founder adalah you guys yang menjual produk atau servis sendiri. Brand produk atau brand servis itu adalah milik you. Okay, you adalah the business owner. You memiliki keseluruhan company tersebut. Okay, let's say you buka spa, you adalah founder spa. You buka pusat tuition, you adalah founder pusat tuition. You buka kedai makan, you adalah founder kedai makan. You ada brand baju you sendiri, you adalah founder baju. You ada brand tudung you sendiri, you adalah founder tudung. Selagi mana you guys menjual produk atau servis sendiri, you adalah dalam kategori founder. Dan untuk kategori founder, you guys ada full power untuk tentukan everything for your business. You nak campak promo ke, nak campak diskaun ke, nak hire fired staff sekalipun, yes, you can, sebab you adalah the founder. Okay, dan sebagai seorang founder juga, you ada full power untuk tentukan harga produk atau harga servis. Okay, let's say I adalah founder kepada baju ini, dan I letak harga baju ini, mungkin I letak harga 1,000. You sebagai public, you boleh komen, mahalnya baju Coach Ita tu RM1,000, patutnya RM100 je dah cukup lah. You boleh komen, tapi untuk you tukar harga baju ni tak boleh. Yang boleh tukar harga baju ni hanyalah I sahaja sebagai founder. So I nak letak harga RM1,000 ke, I nak letak harga RM10 ke, itu terpulang dekat I sebab I memiliki keseluruhan company tersebut. Okay, so untuk kategori founder, you guys menjual produk atau servis sendiri, dan you ada full power untuk tentukan everything about your company. Fahamkan itu sahaja dahulu untuk kategori founder. Faham? Kalau faham, komen faham. Kalau faham, komen faham. Mudah je ni. Level pertama yang mudah-mudah je dulu. Faham? Nanti korang akan faham kenapa Kak Ita suruh korang faham. Okay, good job. Laju korang faham petang hari ni kan. Okay, terpaling faham. Okay, so kan I dah cakap, kalau you bukan founder, you agent lah. Okay, siapakah agent? Macam mana nak tahu you dalam kategori agent? Agent adalah you yang menjual produk atau servis orang lain.
Agent adalah you guys yang menjual produk atau servis orang lain. Maksudnya, brand produk atau brand servis itu bukan milik you, bukan you punya. You tukang jual, you tolong jual. Let's say you jual Shakely. Adakah Shakely milik you? Bukan, you adalah agent Shakely. You jual Amway. Adakah Amway milik you? Bukan, you adalah agent Amway. You jual Choco Albab. Adakah Choco Albab milik you? Bukan, you adalah agent Choco Albab. You jual Takaful. Adakah Takaful milik you? Bukan, you adalah agent Takaful. Selagi mana you guys menjual produk atau servis orang lain, you adalah dalam kategori agent. Kalau macam salesman, sales advisor pun dalam kategori agent sebab menjual produk atau servis orang lain. Kalau affiliate pun dalam kategori agent sebab menjual produk atau servis orang lain. Dan dalam kategori agent ni boleh wujudnya sistem agent. Sistem agent boleh datang dengan macam-macam pangkat. Okay, you boleh ada master stockist, master leader, master agent, dropship. Tak kisah pangkat you tinggi mana sekalipun, rendah mana sekalipun, selagi mana you guys menjual produk atau servis orang lain. Thank you Nikki, you dalam kategori agent. Okay, tak kisah you adalah leader yang ada 100 anak team sekalipun, you masih dalam kategori agent. Dan untuk kategori agent, you guys semua berdaftar di bawah satu company. Okay, bila you duduk dekat bawah satu company, you tidak ada full power seperti founder tadi. You tak ada full power macam founder tadi. You tak boleh simply campak promo. Thank you Kak Cantik. You tak boleh campak diskaun, campak promo, semua tu tak boleh. You berbisnes ada limitation. Apakah limitation untuk agent? Limitation untuk agent adalah you berbisnes mengikut peraturan yang company telah tetapkan. Tak boleh kacau peraturan company tersebut. Contohnya, let's say I adalah founder baju tadi. I adalah founder baju ni. I letak harga jualan baju ini dengan harga RM100. You adalah my agent baju. So, apabila you adalah my agent baju, you kena ikut peraturan yang I tetapkan, jual baju ini dengan harga RM100. Tapi, you pergi jual dengan harga RM10. Apabila I sebagai founder, I dapat tahu you jual baju I RM100 ni dengan harga RM10, I ada full power untuk buang you keluar pada company. Sebab I'm the founder. I dah tetapkan harga jualan RM100, kau pergi jual harga RM10, siapa suruh? And you pula akan dibuang keluar pada company sebab you melanggar peraturan company. You main harga. So, untuk kategori agent, you guys kiranya berbisnes ada limitation di mana you hanya mengikut promo, mengikut diskaun. Apa yang company tetapkan, itulah yang you jual, itulah yang you follow. Okay, so untuk kategori agent, you guys menjual produk atau servis orang lain dan you bernaung di bawah satu company. Faham? Kalau faham, komen faham. Kalau faham, komen faham. Faham, komen faham. Okay, good job. Semua faham kan? Okay, memandangkan semua faham sekarang ni, I nak you guys cuba komen you adalah siapa. I nak tahu you adalah siapa. I nak tahu you adalah founder ataupun agent dan bisnes apa. Contoh, founder kedai emas, agent Shakely, founder workshop, agent Choco Albab, founder makeup. Cuba korang komen. Kita nak tengok ramai founder atau ramai agent. Okay, affiliate dalam kategori agent. Okay, founder Zahras Balm. Okay, founder massage therapist. Agent jual rumah. Okay, property agent betul. Amway agent ada 2. Herbalife. Okay, founder mobile spa. Founder kedai padang. Okay, agent Mary Kay. Founder workshop. Okay. Lagi. Dia macam balance. Founder budak bengkel. I selalu tengok you punya social media. Sebab workshop ni memang favourite I sikit, sebab sama industri dengan I. Founder Rich Hadi Pakaian, founder Hair Beauty, founder Batik, agent NDV, agent Sejadah Hi-O, founder Cermin Mata. Okay, so nampak tak? Pelbagai jenis bisnes ada dekat dalam I punya live ini. Okay, yang penting you guys tahu dah, you dalam kategori yang mana. Sama ada you adalah founder atau you adalah agent. Kenapa penting? Kenapa penting? Sebab kita nak naik kepada level kedua. Okay, level kedua adalah I nak you guys tahu, branding kita terbahagi kepada 2 bahagian. Branding terbahagi kepada 2 bahagian. Tadi bisnes terbahagi kepada 2. Sekarang ini branding terbahagi kepada 2. Okay, first kita ada branding untuk kategori founder. Second, kita ada branding untuk kategori agent. That's why very important untuk you establish dulu awal-awal you dalam kategori mana satu, sebab branding you adalah different. Thank you BGF. Okay, so branding untuk kategori founder adalah apa yang kita panggil sebagai product branding. Branding untuk kategori founder
apa yang kita panggil sebagai product branding. Product branding ni juga ada nama lain je, iaitu company branding, corporate branding. Semua ini membawa satu maksud yang sama, iaitu branding untuk kategori founder. So regardless you adalah founder apa sekalipun, founder spa, founder jamu, founder makeup, founder skincare, founder pusat tuition, founder tadika, founder baju, founder coklat, founder kek, founder workshop, founder apa sekalipun, founder servis urut badan ke apa sekalipun, as long as you adalah dalam kategori founder tadi, you ke kanan, you akan buat product branding. Okay, so kalau untuk kategori agent, yang dalam kategori agent tadi ni, agent, stockist, leader, dropship, affiliate, salesman tadi ni, you guys buat branding jenis apa? You akan buat branding yang paling famous, yang you selalu dengar orang cakap, iaitu personal branding. So kalau untuk kategori agent, you akan buat personal branding. Okay, so regardless you adalah agent apa sekalipun, agent Amway, agent Kobe, agent Mary Kay, agent Shakely, stockist, leader, dropship, salesman, sales advisor kan, you akan ke kiri, you buat personal branding. So kalau founder ke kanan, product branding. Kalau you agent ke kiri, buat personal branding. So you kena tahu you gang kanan atau you gang kiri. Faham? Fahamkah itu sahaja untuk level kedua? Simple je. Komen faham kalau faham. Komen faham kalau faham. Faham? Okey. Okey, yang lain faham tak? Okey, semua faham kan? Okey, good job. Now kita naik kepada level ketiga. Faham? Panjang faham dia. Okey. Level ketiga dengan level keempat ni yang paling panjang. Level ketiga, level keempat ni paling panjang. Okey. So level ketiga adalah I akan explain apakah itu. Apakah itu product branding dan apakah itu personal branding. Okey. First, I akan pergi kepada founder, apakah itu product branding, dan I akan pergi kepada agent, apakah itu personal branding. Okay, so untuk founder-founder, let's say I jadikan contoh gelas ni lah. Let's say I bagi nama brand gelas ini adalah gelas ABC. Dan let's say I adalah founder kepada gelas ABC. So apabila I adalah founder kepada produk gelas ABC ni guys, I kena tahu guys, dekat luar sana, korang pergilah dekat mana-mana tempat sekalipun. Betul Reflesia? Okay, pergi je dekat mana-mana tempat sekalipun. Mana-mana kedai runcit, mana-mana supermarket, mana-mana mall, mana-mana korang pergi pun, korang boleh jumpa pelbagai jenis gelas dekat luar sana. Cakap je nak gelas apa. Gelas besar ada, gelas kecil ada, gelas mahal ada, gelas murah ada, gelas kaca ada, gelas plastik ada, gelas bentuk bulat ada, gelas bentuk empat segi ada. So semua jenis gelas ada dekat luar sana. So persoalan dia, thank you Zul, dalam timbunan brand-brand gelas lain yang available dekat luar sana, macam mana Kak Ita nak buat korang, macam mana I nak buat korang terfikir untuk membeli gelas ABCI? Macam mana satu hari tu I nak make sure korang bangun, lepas tu korang terfikir, aku macam nak belilah gelas ABC Kok Citah tu, macam best je. Macam mana dalam timbunan gelas-gelas lain yang ada dekat luar sana? Jawapan dia, benda pertama I sebagai founder kena buat adalah I kena buat you nampak kewujudan gelas ABC ini terlebih dahulu. I kena buat you guys tahu kewujudan brand gelas ABC ini terlebih dahulu. You tak boleh beli something yang you tidak tahu wujud. Dan inilah masalah kebanyakan founders dekat dalam live I apabila you guys ada masalah sales, simply because orang dekat luar sana tidak tahu brand you wujud. Itu je sebenarnya masalah korang. Orang dekat luar sana tak tahu brand korang wujud. Cuba korang let's say you ada kedai makan, founder-founder kedai selalu datang komplain dekat I, founder-founder kedai makan, coach saya punya kedai makan ni tak laku lah, tak ada orang datang. Mungkin sebab lokasi kedai makan saya ni jauh sikit kot. No, location kedai makan you bukan jadi isu langsung. Kenapa Kak Ita tahu? Sebab Kak Ita tahu kita semua sama. Kalau sebelah rumah kita ada kedai mamak, kita tak nak pergi, kita tak nak jalan kaki pergi makan dekat kedai mamak tu, betul tak? You lagi sanggup drive kereta 20-30 km untuk pergi kedai makan yang jauh sikit, yang sedap, nak makan tom yum lah, nasi campur lah, bakar-bakar lah, betul tak kan? Kita sanggup jalan-jalan cari makan untuk makan makanan yang sedap, padahal kedai makan ada je sebelah rumah. So location kedai makan you bukan menjadi masalah. Adakah harga menjadi masalah? Mungkinlah Coach Syita, harga makanan saya ni mahal, sebab itu mungkinlah sebab orang tak nak beli. Harga pun bukan menjadi masalah. Kalau betul harga menjadi masalah, kenapa orang sanggup beratur panjang nak beli suka dessert, Kida Creek, kunafa, semua ni kan makanan yang mahal, betul tak kan? Orang sanggup beratur nak beli pun. So harga pun is not the issue. Yang jadi isu apa adalah orang tidak tahu kedai makan you wujud.
Kedai makan you dekat kawasan KL. Dekat KL ni ada berapa ribu kedai makan guys. Ada berapa ribu kedai makan. Kenapa I dekat KL ni, I tak sampai dekat kedai makan you? Sebab I tak tahu kedai makan you wujud. Apabila I tidak tahu kedai makan you wujud, macam mana I nak sampai dekat kedai makan you? So itu je masalahnya. Betul Izzani? Itu je masalah founder sebenarnya. So sekarang ni, macam mana I nak buat you guys semua nampak kewujudan brand gelas ABC ni? Macam mana? So jawapan dia adalah, apa yang founder kena buat? Kita kena kedepankan brand produk atau brand servis kita. Kita kena kedepankan brand produk atau brand servis kita. Okay? Di mana apabila I kedepankan brand I ini, I kena tunjuk everything about produk I. So apabila I nak kedepankan brand gelas ABC ini, I nak bagi satu Malaysia, tak payah kata satu dunia lah, kita kata satu Malaysia nampak kewujudan brand gelas ABC ni, I kena tunjukkan everything. I kena tunjuk kelebihan gelas ni macam mana, kegunaan gelas ni macam mana, fungsi dia apa, boleh isi air panas ke, air sejuk ke, apa lain gelas ni compare tu yang lain, apa yang special sangat gelas ini, kenapa korang kena beli gelas ini. So everything about gelas ABC ni I kena kedepankan untuk bagi satu Malaysia nampak kewujudan brand gelas ABC ni. Dan proses di mana founder kedepankan produk atau kedepankan servis ini adalah apa yang kita panggil sebagai product branding. Itulah definition product branding, di mana product branding ini adalah satu proses founder kedepankan brand produk atau brand servis masing-masing untuk bagi orang dekat luar sana nampak kewujudan produk kita. Dan sebenarnya apabila founder buat product branding ni guys, you guys tahu tak, untuk founder sebenarnya you duduk dekat belakang brand. Founder, you tak payah galak ke depan, you tak payah tunjuk lifestyle you kaya mana ke, duduk rumah kondo ke, duduk rumah banglo ke apa. Orang tak nak tahu pasal you, tapi orang nak tahu tentang produk dengan servis you. Orang bukan nak beli you jangan galak ke depan. Orang nak beli produk dengan servis you. Sebab itulah product branding dilakukan dengan founder duduk di belakang brand. So I'm pretty sure ramai antara korang yang nampak fenomena founder-founder junior. Kenapa I cakap founder-founder junior? Selalunya founder-founder junior ni adalah founder yang di bawah 5 tahun. Ada tendensi untuk membuat kesilapan, di mana founder-founder yang di bawah 5 tahun ini, selalunya bila korang nak berbisnes, antara nasihat yang korang selalu dengar orang cakap, kau kena buat personal branding. Personal branding kau kuat, nanti sales kau kencang lah. Betul tak? Betul ke tidak? Selalu founder-founder, you guys dengar personal branding je orang cakap. Jarang you guys dengar product branding. Betul ke tidak? Cuba komen. Cuba komen. Betul ke tidak? Betul kan? So, sebab itulah untuk founder-founder yang baru join dunia bisnes ini, bila korang masuk dalam dunia bisnes, itu yang korang tersalah langkah. Sepatutnya you guys buat product branding, you duduk dekat belakang. Tapi manakah you tak ada ilmu on product branding ini, selalu product branding ni, founder-founder senior akan tahu, macam kita yang dah berbelas tahun. Tapi founder junior selalu akan dengar personal branding je. So, itu yang you tersalah langkah. You ke hadapan, you galak tunjuk you adalah siapa, you galak tunjuk muka you semua. So dekat sini, kebiasaannya banyak damage akan berlaku dekat sesuatu bisnes apabila founder terlalu galak ke depan. Jaranglah kebaikan, selalu keburukan lagi banyak. Okay, I nak tanya you guys, cuba you guys komen, cuba you guys teka kat dalam comment section. You guys rasa apa berlaku dekat sesuatu bisnes tu apabila founder terlalu galak ke depan? You agak-agak apa jadi kalau founder terlalu galak ke depan? Cuba korang komen. Korang nampak fenomena ini berlaku. Tak apa bubu, tak apa. Sempat lagi belajar. Apa jadi? Apa jadi kalau founder terlalu galak ke depan? Apa you rasa berlaku dekat bisnes tersebut? Orang nak beli founder. Orang tak suka, bergaduh je. Produk tenggelam, ejen tak boleh buat sales. Betul? BJF dah follow kan? Dah join kelas sebelum ni kan? Kami jadi ejen sendu, betul? Betul? See, korang nampak? So, bukan I seorang je nampak fenomena ini. You guys pun nampak. Okay, I'm going to share with you empat damage yang akan berlaku dekat bisnes you apabila, nanti pun kata kena sini, apabila you guys galak ke depan. So, kalau you adalah founder yang tengah nak ke depan, you better be careful. Sebab akan berlaku 4 damage ni. Confirm dekat mana-mana bisnes yang founder galak ke depan. Okay, first apa yang berlaku adalah damage pertama yang berlaku apabila founder terlalu galak ke depan, akan berlakunya internal competition.
internal competition. So internal competition ini adalah more kepada founders yang ada sistem agent. Okay, you cuba imagine founder ni dia galak ke depan tau. Asyik-asyik dia tunjuk muka, dia menjual, dia buat konten, dia buka beg kuning dalam live. Hari-hari dia menjual dalam live, hari-hari dia buka beg kuning tersebut. Pada masa yang sama, founder ini ada sistem agent. Okay, so I tak tahu you macam mana, but I'm pretty sure you guys lebih kurang sama macam I. Kalau I nak beli sesuatu produk, then I tengok founder sendiri tengah buat live dan tengah, thank you Cikgu Niza, founder sendiri tengah buat live, tengah buka beg kuning dalam live. Confirm kita sebagai prospek akan beli direct daripada founder. Betul tak? I akan klik dekat beg kuning founder itu. Sebab apa? First, harga founder itu is the cheapest one. Tak mungkin ada price beg kuning lain boleh lawan dengan price beg kuning founder tersebut. Itu first. Second, tak ada timbul isu produk kena scam ke, produk tipu ke, produk expired ke, tak ada langsung. So, apabila kita prospek semua pergi beli direct daripada founder, what's going to happen to your system agent? Macam mana agent nak menjual, guys? Agent tak boleh nak menjual. Agent try macam mana pun, sales tak mungkin masuk sebab prospek pergi beli direct daripada founder. Kat sinilah agent-agent you akan bising. Agent-agent you akan cakap, apa ke benda founder ni? Founder pun buka beg kuning, founder pun main harga kan? Betul. Agent-agent you tak boleh nak menjual. Di sini berlakunya internal competition, persaingan di dalam company itu sendiri, di mana founder berebut dengan ejen untuk mendapatkan sales. So, siapa yang kalah dalam persaingan ini, confirm lah ejen you akan kalah. Ejen you bila tak dapat sales, diorang akan tukar brand lain, diorang akan keluar tinggalkan brand you. Buat apa diorang nak compete dengan you? Dah sah-sah diorang akan kalah. So kat sini apa yang jadi masalah adalah founder tu bermasalah. Dia mewujudkan internal competition, di mana internal competition itu membunuh dia punya company. Itu first. Okay, second damage yang berlaku adalah berlakunya high dependency. Kebergantungan yang tinggi, disebabkan you je yang menjual kan, balik-balik guna muka you je. Sales yang company masuk, sales company tu masuk disebabkan you saja. So dekat sini maksudnya business you dengan you telah bercantum, bergabung menjadi satu. Okay, business you totally depends on you, bergantung dekat you untuk dapatkan sales. So kalau sehari you tak muncul muka, sales tak ada. Seminggu you pergi bercuti, sales tak ada. You jatuh sakit, sales tak ada. And you akan rasa penat gila. You akan cakap, Kak Ita, penat dah saya. Hari-hari saya nak kena buat live, hari-hari saya nak kena tunjuk muka dalam konten. Kalau saya tak tunjuk muka, saya tak ada langsung. Itu yang membuatkan kebanyakan founders akan burn out. So many founders burn out disebabkan high dependency ini. Balik-balik you je kena buat sales tu. You punya sistem agent dah lama mati dah. So berlakunya high dependency. Dan yang ketiga, damage yang berlaku adalah akan berlakunya high risk. Risiko yang tinggi. Okay, disebabkan you galak ke depan bersama dengan produk you galak ke depan. So dekat sini orang dah dapat tahu dah you adalah founder kepada brand tersebut. You could have a very good brand, very good product, very good service. Orang memang suka dengan produk servis you, but apa yang orang tak suka hanyalah perangai you sahaja. Somehow you adalah founder yang terpalit dengan kontroversi, dengan drama. You boleh tahu kan kes-kes yang tengah viral sekarang ni kan, drama-drama sekarang kan. So orang suka brand tersebut, orang suka produk tersebut, orang suka servis tersebut, but orang tidak suka perangai you saja sebagai founder. Apabila netizen boycott you, automatically you punya brand kena boycott sekali, sebab orang dah tahu dah you adalah founder kepada brand tersebut. So brand you mendapat tempias daripada you. So risiko yang tinggi, high risk, risiko yang tinggi berlaku di mana apa berlaku dekat you akan menjejaskan brand you directly. Okay, ataupun damage yang keempat, apa berlaku apabila founder terlalu galak ke depan adalah akan berlakunya masalah produk tidak dikenali. Ini adalah more kepada founders yang suka shot sendiri. You boleh nampak founder-founder ni suka ke depan, shot sendiri kan. Tayang kereta, tayang ini, tayang itu, semuanya viral sana, viral sini. Selalu naik dekat FYP kita. But at one point of time tu, you tengok macam dia ni selalu viral lah, tapi dia ni siapa So maksudnya kita kenal you, maksud you, kita selalu nampak you, tapi kita tak pernah tahu produk you apa. You tak buat apa-apa untuk naikkan produk you. Tak ada live host, tak ada buat konten, tak ada ini, tak ada itu, semua tak ada. So siapa yang menjadi mangsa? Sistem agent you menjadi mangsa lagi. Macam mana agent you nak menjual? Macam mana affiliate you nak menjual bila produk you tidak dikenali? You adalah founder vitamin C, tapi you tak buat apa-apa untuk naikkan vitamin C. Bila agent atau affiliate you nak menjual, orang akan cakap, vitamin C apa ni? Aku tak pernah dengar apa nama brand ni. Selamat ke tidak ni? Macam tu. So dia akan menjejaskan sales sistem agent you. So
Empat damage ini confirm berlaku dekat mana-mana founders yang terlalu galak ke depan. So apa founders kena buat sebenarnya? Founders kena buat product branding. Di mana founders kena duduk di belakang brand. You bukan ke depan, tapi you duduk dekat belakang, you kedepankan produk dengan service you. And I'm pretty sure antara satu brand yang korang tengah terfikir sekarang ini adalah Pak Mat Western. Betul tak? Pak Mat Western adalah contoh terbaik di mana diorang lakukan product branding completely and successfully. Okay? So, satu Malaysia tahu kewujudan Pak Mat Western ini. Satu Malaysia tahu Pak Mat Western ini adalah kambing perap. Tapi, di manakah Pak Mat? Betul kan Princess Zahra? Di manakah Pak Mat? Tak ada siapa kenal Pak Mat ni siapa. Pak Mat ni, je nak duduk dekat depan rumah pukul 3.45 ni nak minum kopi ke apa kan. Tak ada siapa kenal pun. Dia bebas pergi mana-mana, tak ada netizen memandang ke apa ke. Dia nak pergi bercuti ke. Dia nak migrate duduk London sekalipun, takkan menjejaskan brand Pak Mat Western itu. Kenapa? Sebab brand Pak Mat Western itu dengan Pak Mat itu adalah two different entity. Pak Mat dan Pak Mat Western adalah two different entity. Dia tak bercantum. So apa jadi dekat Pak Mat tidak akan menjejaskan Pak Mat Western. Brand Pak Mat Western itu berdiri teguh di atas kekuatan brand Pak Mat Western itu itself. So itulah definition product branding. So let's say macam you adalah founder Tadika. You adalah founder Tadika. You tak payah galak tunjuk lifestyle you. You kaya mana, pergi Tadika naik kereta Lambo ke apa. Orang tak nak tahu pasal you. Tapi orang nak tahu tentang Tadika you. You ada banyak-banyak ribuan Tadika dekat Malaysia ni. Dekat kawasan bandar you, berapa banyak, berapa ratus Tadika. Apa best sangat Tadika you? Apa kelainan Tadika you dengan Tadika sebelah rumah sana? Apa special sangat Tadika you? So orang nak tahu tentang brand you more daripada you. So kalau untuk founders, buat product branding, duduk dekat belakang brand. Orang tak tahu pasal personal life you semua-semua tak. Tapi orang tahu tentang brand produk atau brand service you. Duduk belakang, you kedepankan produk dengan service you. Itulah definition product branding untuk kategori founder. Faham? Kalau faham, komen faham. Kalau faham, komen faham. Faham guys? Sama je Ana. Sama je. Orang nak tahu tentang servis kereta sewa tu. Orang tak nak tahu pasal founder kereta sewa tu. You guys cuba imagine kalau you ada business servis kereta sewa kan. You selalu tunjuk. You duduk dekat rumah banglo, you pergi makan cendol, you pergi fine dining, you pergi bercuti London. But nothing to do with the kereta sewa. So macam mana orang nak tahu you ada business kereta sewa kalau you tak naikkan kereta sewa tersebut? So kalau founder is not about you, it's about your business. Okay? So kategori founder selesai, kita pergi kepada kategori agent. Agent bersama personal branding. So agent, stockist, dropship, affiliate, salesman, sales advisor tadi yang dalam kategori agent, okay, you guys kena buat personal branding. Personal branding ni apa? Okay, personal branding ni basically adalah agent-agent, you guys kena tahu, you guys semua bernaung dekat bawah satu company. You duduk dekat bawah satu company, you duduk dekat bawah satu HQ. Maksudnya, you are not the only one selling that product. Ramai lagi satu Malaysia dalam company yang sama dengan you, menjual produk yang sama dengan you. Let's say you adalah agent Amway. Okay, ramai ribuan ejen Amway satu Malaysia dalam company Amway menjual produk Amway juga. So you ada persaingan yang sengit dekat luar sana lah dari segi ejen-ejen. Okay, so dalam timbunan ejen-ejen ni, kenapa you tak dapat sales? Selalu Kak Ita akan tanya balik, ejen-ejen, korang rasa korang tak dapat sales kenapa? So ejen-ejen akan cakap, mungkinlah Kak Ita, mungkin sebab orang tak nampak saya menjual. Bukan adik-adikku, bukan sebab orang tak nampak you menjual. Ejen-ejen, untuk kategori ejen, you guys tak dapat sales simply because orang tidak tahu you wujud. You hidup dekat muka bumi ni pun orang tak tahu guys. Macam mana orang nak tahu dekat belakang tu engkau menjual ke, engkau bekerja full time ke, engkau part time business ke. At the very first place, orang tidak tahu kewujudan you, orang tidak kenal you siapa. So that's why untuk kategori agent, benda pertama yang you guys kena buat adalah you kena kedepankan diri sendiri. You bukan kedepankan produk, you kedepankan diri sendiri. Let's say you adalah agent Amway. You tak payah bagai nak rak nak kedepankan Amway tak payah. Satu Malaysia dah tahu Amway ni dah. Dan tanggungjawab kedepankan Amway itu adalah tanggungjawab HQ Amway untuk buat produk branding, untuk bagi orang tahu tentang brand Amway. Tanggungjawab you adalah untuk bagi orang nampak you wujud. So that's why untuk kategori agent, kedepankan diri sendiri. Itu yang kita cakap, kedepankan everything about you. Kedepankan life you, kedepankan hobi you, kedepankan passion you, kedepankan activity you, kedepankan you punya skill,
skill, kedepankan you punya apa benda yang you suka buat lah. So kedepankan everything about you. Dan produk macam mana? Produk menjadi sebahagian daripada hidup you. Let's say you adalah ejen jual gelas ABC ini. So apabila gelas ABC ini menjadi sebahagian daripada hidup you, so breakfast minum guna gelas ni, lunch minum guna gelas ini, dinner minum guna gelas ini. Macam tu. So kiranya produk itu duduk di belakang you. So yang pertama, you guys kedepankan diri sendiri. So daripada bila you kedepankan diri, orang akan start nampak you, orang akan start percaya, akan start suka dekat you. Okay, so lepas tu barulah diorang nak ambil tahu you buat apa. Contoh macam macam best lah live Mira ni. Mira ni hari-hari aku tengok kan pergi sana pergi sini. Dia ni buat apa? Dia ni kerja ke bisnes? Barulah orang nak check dekat belakang you buat apa. Rupanya lah you adalah ejen kelas ABC. Disebabkan public dah selalu, thank you Nomi, dah selalu nampak you dengan gelas ABC ni, makanya diorang akan percaya untuk membeli. Inilah apa yang kita panggil sebagai personal branding. Thank you Sophie. Inilah apa yang kita panggil sebagai personal branding, di mana personal branding adalah satu proses ejen berdiri di hadapan you, kedepankan diri you, dan produk duduk di belakang you. Itulah definition personal branding. Orang kena tahu you siapa dulu, orang kena kenal, kena percaya you dulu, barulah orang nak tengok dekat belakang you jual apa. Sebab itulah kalau korang tengok stokis jerung dekat luar sana, dah naik tinggi, lepas tu dia tukar brand lain, laku terjual. Lepas tu tukar brand lain lagi, laku terjual lagi. Betul tak kan? Sebab apa? Sebab it's not about that product, it's about that stokis. Orang dah kenal stokis tu, orang dah percaya stokis tu nak jual apa pun orang support. Sama macam affiliate. You tengok affiliate jerung yang dapat commission belas ribu, puluh ribu. Kan orang cakap nak jadi affiliate ni niche dia kena sama. Kalau kau nak jual barang baby je. Tapi affiliate jerung ni, hari ni dia promote barang baby, esok dia promote tudung, esok dia promote kerepek, esok dia promote barang dapur, bertukar-tukar. Tapi laku terjual juga, komisen orang tinggi setiap bulan. Kenapa? It's not about the product dekat belakang dia, it's about that affiliate. You guys dah kenal dan dah percaya. So affiliate tu jual apa sekalipun, orang akan confident. Orang akan confident untuk membeli. Okay, so sebab itulah I cakap you guys, untuk kategori ejen kena buat personal branding. Sebab personal branding ni buat orang luar nampak kewujudan you. Okay, apa jadi kalau kategori ejen tak buat personal branding? You rasa-rasa sales boleh masuk ke tidak? Cuba komen. Cuba komen untuk kategori ejen. Kalau tak buat personal branding, sales masih boleh masuk ataupun tidak? Boleh ataupun tidak? Boleh tak? Tak masuk. Tak. Lagi? Yang lain? Boleh. Princess D. Kejap boleh, kejap tak boleh. Mana satu ni? Yang lain? Masuk tapi sikit. Cepat korang. Jangan takut untuk menjawab. Okay. So let me tell you. Kalau untuk kategori ejen. Thank you Mazni. Kalau untuk boleh pula. Kalau untuk kategori ejen, kalau you tak nak buat personal branding, sales masih boleh masuk. Boleh. Siapa kata tak boleh? Thank you Zafron. Boleh. Kalau kategori ejen tak buat personal branding, sales masih boleh masuk. Tapi siapakah pembelinya? Begini, pattern dia macam ni tau. Senario dia macam ni. Bulan pertama, mak you beli, kawan office you beli. Dah. Bulan kedua, jiran you beli, kawan baik you beli. Dah. Bulan ketiga, ayah you beli, mak you beli balik. Dah. Bulan keempat selalunya, betul kan Princess D? Ejen mesti boleh relate. Bulan keempat selalunya I akan start untuk dengar komplain. Macam mana ni? Sales dah tak ada, customer dah habis. Macam mana customer boleh habis guys? Rakyat Malaysia ni ada 34 juta. Maksudnya prospek you ada 34 juta. Kau punya customer 100 pun tak sampai lagi, boleh kata customer dah habis. Yang dah habis tu bukannya customer, yang dah habis tu adalah close circle you. Apabila you tak buat personal branding, orang luar tak nampak you, tak nampak you menjual. Siapa je yang nampak you? Of course lah yang dalam circle you saja. Mak you nampak you, kawan office you nampak you, family you nampak you, kawan kepada kawan you nampak you. Dah. Takkanlah setiap bulan mak kau nak beli sampai ke sudah. Bankrupt lah mak you. Takkanlah setiap bulan jiran sebelah you, jiran rumah sebelah you tu kena beli. Kak, akak beli kak vitamin C ni. Akak dah beli dik. Bulan lepas kan akak beli daripada adik. Kan, tapi kak saya tak ada customer ni, akak belilah. Okey lah, tak apalah, akak support lah bulan ni Lepas tu bulan depannya datang lagi. Kak, akak beli kak vitamin C. Lah dik, akak dah ada 2 botol vitamin C ni tak habis lagi kat rumah. Akak belilah, tolong. Tak boleh lah dik. Kak, akak tak ada duit dah ni. Setiap bulan dah beli daripada adik. Kan, takkanlah
close circle kau nak beli. Sebab itulah kalau untuk ejen, pattern dia sama dekat mana-mana bisnes sekalipun. 3 bulan pertama kencang. Masa tu korang macam senang je ni kan bisnes. Apa kata susah? Senang ada je sis. Bulan keempat semua jatuh menjunam. Sebab apa? Dah kehabisan close circle. Sebab itulah personal branding ni kena buat daripada awal. Kita menjual bukan dekat close circle, kita menjual dekat strangers. Kalau setakat sebulan 50 ke 100 ringgit je korang punya sales, itu bukan bisnes. Itu adalah hobi. Hobi saja-saja gitu-gitu je. So kalau nak sales tinggi, nak main ribu-ribu, ratus ribu, juta-juta, you kena menjual dekat orang luar yang 34 juta rakyat Malaysia ni. You kena touch diorang. Macam mana nak touch diorang? Kena buat personal branding. Dan personal branding ini memerlukan satu faktor utama, and I'm pretty sure you guys mesti tak suka kalau I dengar kalau untuk kategori ejen, di mana untuk kategori ejen wajib tunjuk muka. As long as you dalam kategori ejen, you kena buat personal branding untuk dapatkan sales tinggi. Okay? Personal branding hanya akan berjaya apabila you tunjuk muka. Tunjuk muka guys. Kalau orang tak nampak muka you, macam mana nak kenal you siapa? Siapa dekat sini kategori ejen dan tidak tunjuk muka? Cuba jawab saya. Kategori ejen tak tunjuk muka, cuba jawab saya. Cuba jawab saya. Kak Ita tak percaya 2 orang je. Mesti ramai. Cepat. Siapa lagi nak mengaku? Cepat. Nama personal branding ya, bukan kids branding, bukan cats branding, husband branding. Personal branding adalah muka you sendiri. Okey. Untuk yang tak nak tunjuk muka, kan, korang punya alasan tu sama je. Kau pusing-pusing alasan itu saja. Saya malu, saya takut, saya introvert, saya tak ready, saya tak confident, muka saya tak cantik kan apa pula orang cakap. Betul tak? Itu je kan. Malu, takut, introvert, tak ready, tak confident, muka saya tak cantik kan apa pula orang cakap. Okay. So, mana yang malu-malu kan? Let me tell you lah, kalau you dalam kategori ejen dan you tak nak tunjuk muka, tak ada siapa boleh pujuk atau tak ada siapa boleh paksa you. Tak ada siapa boleh paksa you langsung. And tak ada siapa kuasa untuk memujuk you. Selalu yang malu-malu ni datang, Kak Ita, saya malu lah Kak Ita nak tunjuk muka. Boleh tak Kak Ita bagi kata-kata semangat sikit dekat saya? Kak Ita bagi kata-kata motivasi sikit dekat saya Kak Ita, supaya saya berani nak tunjuk muka Kak Ita. Saya malu lah Kak Ita. Lepas tu I nak spend masa I untuk pujuk you pula ke? Dalam kebizian hidup I ni, I nak kena spend masa untuk pujuk you pula. Contoh macam ni, Mira malu ke nak tunjuk muka? Jangan macam tu. Mira kan ejen. Ejen kena tunjuk muka, barulah orang kenal, orang percaya. Malu, nak kumpul kekuatan dululah. Tak apalah, slow-slow lah macam tu, perlahan kumpul kekuatan dulu, agak-agak macam dah berani, nanti tunjuklah muka. Agak-agak bila tu ready? Tahun depan. Tak apalah, kalau tahun depan ready, it's okay, perlahan. Kalau dah rezeki tu tak ke mana, jangan risau, Kak Ita ada je dekat sini. Okay, perlahan. Okay, weh, lambat lagi. Let me tell you kan. Memang tak lah Kak Ita, tak je kan. Mira kau tak nak tunjuk muka, pak je kan. Kak Ita sebagai business coach guys, awal-awal Kak Ita declare I tak kuasa nak memujuk you. Banyak lagi masalah klien lain yang kena settlekan. Okay, kalau I sebagai business coach pun I tak nak pujuk you, apatah lagi leader you. Mana yang malu-malu semua ni, selalunya korang akan end up negatif. Kenapa negatif? Sebab tak ada sales. Bila tak ada sales itu, kau akan tembak leader kau. Kau ingat kau tak tahu? Kau akan cakap, kau tengoklah tu leader aku tu tak pernah sekali pun kontak aku. Leader aku tu dia pentingkan anak-anak didik yang buat sales, yang tunjuk muka je, mata duitan dia tu. Lepas tu you VIP sangat ke sampai leader tu nak kena turun padang, nak kena message you seorang je nak pujuk you? Leader you tu ada ramai anak didik lain, better lah dia fokus ke anak didik yang memang dengar cakap dia, memang tunjuk muka, daripada dia nak layan you. Only apabila you ada anak team, baru you akan faham kesakitan leader you. Percayalah. Sekarang ni bolehlah you nak main condemn leader you, sebab you tak faham perasaan bila you jadi seorang leader. You try ambil anak didik you, dan anak didik you cakap macam tu dekat you. Baru you nampak kan. Lepas tu tak cukup dengan leader, dengan founder pun kau pergi tembak sekali. Kau tengok tu founder aku tu mata duitan, pentingkan diri sendiri, dia selalu mesej dekat stokis-stokis semua je kan. Founder tu tak pernah mesej aku pun kan. Lepas tu founder tu nak turun padang ke nak mesej you, dia adalah founder tau. Founder ni banyak benda kita nak fikir pecah kepala ni, nak kena melayan you. Mira boleh tak Mira tolong ya Mira, saya sebagai founder, saya meraya kepada Mira tolong tunjuk muka Mira buat personal branding. Kalau Mira tak bawa masuk sales, macam mana saya nak bayar gaji staff, saya nak bayar kedai sewa lagi,
Kan macam mana Mira? Kita bergantung kepada Mira. Sesungguhnya kejayaan company kita bergantung di tangan Mira. Mira tolong ya Mira. Weh, lambat lagi kan. Founder tu dia tengok kan, kau tak nak tunjuk muka lantang kau lah, banyak lagi ejen lain. Begitu guys. So you kena faham, founder, leader memang tak kuasa nak melayan. Mana yang kita dah kata, direction dia sangat clear guys. Kau tunjuk muka, personal branding berjaya, sales masuk, business grow. Itu memang jalan dia. You pula, saya tak nak tunjuk muka, saya nak personal branding berjaya, sales kena tinggi, business kena grow. Dari tak je lah mananya macam tu kan. So sebab itulah you bagi alasan macam mana sekalipun, kena tunjuk muka. Kalau mana yang kata muka saya tak cantik, kan apa pula orang cakap. Muka saya tak cantik, kan apa pula orang cakap. You seriously think muka you penting sangat ke untuk orang cakap? Penting sangat ke guys muka you? Contohnya macam, let's say kalau you nak buat live, muka saya tak cantik Kak Ita, kan pula orang cakap. You rasa-rasa orang memang akan spend time untuk bercakap pasal muka you ke? You buat live, lepas tu orang tu tengok, Mira tengah buat live ni, aku tak boleh fokus lah. Dia ni cakap apa ya? Jerawat dia 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 jerawat. Okey, lepas tu kedut dekat bawah mata dia. Muka dia ni aku tak tahulah macam mana. Apa dia jual ni pun aku tak boleh dengar dah, tak boleh fokus. Macam mana kalau dia tidur malam-malam jerawat dia kena bantal, sakit ke tidak? Kau rasakan? Guys, I ni banyak lagi masalah hidup I yang lain, okay, daripada I nak fikir pasal masalah muka you yang langsung tak ada masalah. Muka you tak penting untuk I fikir, muka I pun tak penting untuk you fikir. Tak ada muka yang penting untuk kita sama-sama saling memikirkan. Semua ada masalah hidup yang lain. So dekat sini tak ada siapa bercakap pasal muka kau seorang je yang bercakap. So that's why you bagilah alasan apa sekalipun kena tunjuk muka. Kalau tak nak tunjuk muka, too bad. Itu je Kak Ita bercakap. Tak boleh buat apa, tak ada siapa boleh pujuk you, tak ada siapa boleh marah you. Lepas tu dah lah tak nak tunjuk muka. Pemalas pula tu. Kategori ejen ramai yang pemalas. Sebab apa? You hanya tunggu sahaja founder ataupun HQ keluarkan poster produk. Kau tunggu je kan poster promo produk tu keluar. Bila HQ keluarkan, you terus ambil poster produk tu post. Post kat Facebook, post dekat IG, post dekat sini, post kat sini semua kan. Lepas tu you tanya, Kak Ita kata hari-hari kena post konten. Kan saya dah post konten hari-hari, tak ada pun sales masuk. Wah, lepas tu jadi salah Kak Ita pula, salah aku pula. Bila I pergi dekat page you, penuh katalog poster semua. Kawan ni pun katalog poster semua. Kan ada cakap dah, you agent, you duduk dekat bawah satu company. Kalau kau post poster HQ tersebut, ada 1000 agent lain lagi pun post poster yang sama. Kau tenggelam lah sekali ramai balik. Kita kan nak bagi orang nampak you wujud, you tenggelam. Lepas tu poster-poster HQ ini kan tak ada muka you. Bila tak ada muka you, maksudnya tak adalah personal branding. Orang tak kenal you siapa kan. I tengok, I pergi dekat page you, banyak poster je. Walaupun you jual produk harga RM10 sekalipun, kalau I bayar dekat you RM10, I beli tudung lah, tudung mampu milik RM10 I bayar, dan tudung tu tak sampai dekat I. So macam mana I nak cari you? I tak kenal you siapa ke apa, tak ada muka ke apa. Scammer je yang nak scam duit orang, dia selalunya nak sorok muka. You nak jadi scammer ke? You nak curi duit orang ke yang takut sangat nak tunjuk muka ni? Even scammer zaman sekarang ni pun publicly terpang-pang begitu dekat social media, curi duit orang. You lagi takut daripada scammer, padahal you tak curi duit orang pun. Sebab itulah untuk kategori agent, you guys berada di hadapan. Kalau you tak nak tunjuk muka, memang bisnes tak boleh grow. Itu awal-awal Kak Ita ada declare, tak ada cara lain. Kak Ita, kalau saya tunjuk muka anak tak apa ke? Kak Ita kata personal branding, bukan children's branding. So tunjuk muka sendiri, okay? Kalau untuk kategori agent, you guys berada di hadapan, buat personal branding. Produk duduk dekat belakang you, service duduk dekat belakang you. Kalau you adalah founder, you buat produk branding, you duduk dekat belakang brand. Okay, you duduk dekat belakang brand, you kedepankan brand, kedepankan produk. Okay, so faham? Semua faham? Komen faham kalau faham. Kita nak masuk kepada level yang terakhir. Komen faham kalau faham. Oh, ramai masih bertahan ni kan. Korang kena bertahan sampai hujung tau. Okay, good. Okay, level keempat dan yang terakhir. Siti Soren baru masuk. Saya akan buang kemaluan saya. Takutnya ayat tu. Okay, level keempat kelas basic branding kita, iaitu level penutup untuk kelas basic branding kita pada hari ini. I akan ajar korang macam mana founder, macam mana nak buat product branding, dan agent macam mana nak buat personal branding. Tapi sebelum itu, I nak komen dulu. Sebelum kita masuk pada level terakhir ni, I nak komen tentang content. Content is everything. Content sangat-sangat penting. Thank
you ban, konten sangat-sangat penting. Okay, content is king. Kalau you kena makan untuk you hidup, you kena makan nasi untuk you hidup dekat dunia nyata ni, kalau dekat social media, okay, dekat social media, business perlukan konten untuk hidup. Maksudnya makanan yang menghidupkan bisnes dekat social media adalah konten. Kalau tiada konten, tiadalah. Thank you bagi gift. Kalau tiada konten, tiadalah bisnes tersebut. Dan unfortunately bila I tanya dekat you guys, kalau dalam live I lah, I tanya korang ni ada masalah apa ni bisnes dekat TikTok ni, dekat TikTok lah, manakah kita tengah live kat TikTok kan, ramai akan selalu komplain, Kak Ita, live saya sendu, live saya tak ada mata memandang, live saya tak pergi mana pun, live saya macam saya bercakap seorang-seorang, live saya krik-krik, live saya tak converses. Betul tak? Siapa ada masalah live sendu? Cuba jawab saya. Pusing-pusing live sendu, tak ada orang masuk, tak ada mata memandang, tak converses, bercakap seorang, tanya sendiri, jawab sendiri. Betul tak? Jangan malu untuk mengaku, sebab ramai orang ada masalah yang sama. Kan, nampak kan, kawan-kawan kita semua ada masalah yang sama. Okey, tahukah anda, okey, live sendu ini bermaksud, okey, sedih rasanya, jangan risau, you berdepan dengan masalah live yang low engagement yang rendah. Live low engagement ni maksudnya interaksi between audience you dengan you sangat-sangat rendah. Contohnya orang yang masuk live itu hanya 2-3 mata je, tak ada orang komen, tak ada orang like, you macam bercakap seorang-seorang. Ini adalah interaksi yang rendah lah, kita panggil sebagai live yang low engagement. Okey, tahukah anda live engagement sebenarnya datang daripada content engagement. Live engagement datang daripada content engagement. Apabila you guys cakap je live you sendu, automatically kita tahu terus content you sendu. Sebab live engagement datang daripada content engagement. Kalau content you tengah sendu sekarang, content you tengah sangkut view, content you tengah tidak ke mana, random content kau main post saja kan, engagement you tengah drop dekat content, automatically apabila you buat live engagement content itu berpindah kepada live you. So sebab itulah untuk Kak Ita tahu content you problem ke tidak, mudah. Kan dia ada masalah live engagement, automatically content you tengah problem. So macam mana nak fix, macam mana nak bagi live you ramai orang masuk? You kena fix daripada sumber engagement tersebut, iaitu pergi patah balik kepada content. Selagi mana content you sendu, selagi itu live you akan sendu. Kalau content you dah naik, nanti live you automatically akan naik, percayalah. So apa yang you patut risau sekarang bukan dekat live, you kena risau dekat content. Content adalah penghidup kepada bisnes dekat social media. Kalau ada content saja tapi you tak buat live, page boleh grow, tak ada masalah. Ada content saja tak buat live, page boleh grow. Kak Ita dah buktikan dah pun. Kak Ita collect 70,000 followers menggunakan content saja, tak buat live pun. Lepas 70,000 baru Kak Ita go live. So tapi kalau Kak Ita ada content, tidak ada content, you buat live bagi nak erak pun, page tak boleh grow. Tak boleh. Sebab content ini adalah kewajipan, live adalah optional. Live berdiri di atas konten. Selagi mana konten tak repair, selagi itu live orang akan sendu. Okay, so sekarang ni korang dah faham kepentingan konten. Kita masuk kepada level keempat. Apabila I cakap founder kena buat product branding, agent kena buat personal branding, maksudnya founder kena buat konten product branding, agent kena buat content personal branding. Itu definition dia. Okay, so I akan explain dahulu founder bersama content product branding, then I explain agent bersama content personal branding. Lepas tu I akan buat conclusion. So korang kena stay sampai conclusion. Okay, betul Suryani, betul. Okay, so founder buat content product branding ini apa? Okay, apabila you adalah dalam kategori founder, you kena buat content product branding ini wajib untuk bagi orang luar nampak kewujudan brand you. Okay, so content product branding adalah content yang di mana kedepankan brand you lah, bukan kedepankan you. Okay, let's say you adalah founder kedai makan. Let's say you adalah founder kedai makan. Apabila you adalah founder kedai makan, you kena buat content product branding. Maksudnya content itu kedepankan kedai makan you, bukan kedepankan you, tapi kedepankan kedai makan you. Hai cantik manis. Okay, so begitulah. Okay, so macam mana nak buat content kedepankan kedai makan? Macam mana nak buat content product branding kedepankan kedai makan saya ni Kak Ita? Okay, thank you SA Secret. Okay, so dekat sini Kak Ita bagi satu keyword, tulis besar-besar, tulis besar-besar dalam notes korang. Untuk founder, tips untuk you guys buat content product branding ini, fikir macam mana prospek berfikir. Fikir macam mana prospek berfikir. Cuba siapa-siapa tolong typekan, Kak Ita nak pin. Siapa-siapa tolong typekan, Kak Ita nak pin. Fikir macam mana prospek berfikir. Fikir macam mana prospek berfikir. Korang
Siapa-siapa tolong tulis. Kak Ita nak pin kan. Cepat. Okay, thank you. Kejap Kak Ita pinkan yang pertama. Okay, so founder bila nak buat konten product branding, you guys kena fikir macam mana prospek berfikir. Okay, macam ni, you adalah founder kedai makan, you nak buat konten product branding di mana konten itu kedepankan kedai makan you. Okay, cuba fikir, let's say kawan you datang jumpa you, ajak you pergi kedai makan. Contoh dia kata, Mira jom teman aku pergi kedai makan ABC. So apakah soalan pertama yang terlintas dalam fikiran you apabila kawan you ajak you pergi kedai makan ABC? Mungkin dia terfikir, you tanya dia balik, kedai makan ABC kat mana tu So you nak tahu dekat mana kedai makan ABC tu. Apabila you nak tahu dekat mana kedai makan ABC tu, sama dengan prospek you dekat luar sana sebenarnya guys, nak tahu lokasi kedai makan you dekat mana. Begitulah cara you fikir, macam mana prospek berfikir. So konten apa yang you kena buat? Konten yang you kena buat adalah untuk menjawab persoalan tersebut. So you tunjuklah lokasi kedai makan you dekat mana. Okey abang-abang kakak yang datang dekat kedai makan kita, kedai makan kita bersebelahan dengan M-Bank, berhadapan dengan Simpang 3. Begitu. So jadilah konten product branding. So fikir macam mana prospek berfikir je. Ataupun mungkin yang kedua, ini tanya kan, mungkin kedua you tanya dekat kawan you, ada makanan apa kat situ kan, best ke menu dia. So you nak tahu kedai makan ABC tu jual makanan apa. Sama dengan prospek you dekat luar sana nak tahu menu kedai makan you apa. So you kena hasilkan konten, tunjuklah menu-menu kedai makan you apa. You jual apa? Nasi lemak, nasi campur, bakar-bakar, seafood, tom yum, lepas tu nasi ayam penyet ke, roti canai ke. Tunjuk semua, tunjuk best seller menu yang ada apa. So sebab itulah, itu korang kena buat jadi konten, dan mungkin 5-6 konten product branding dapat on the menu itself. Itulah definition. Korang fikir macam mana prospek berfikir. Lepas tu let's say you tanya kat sini kan, harga macam mana harga ramah ke Rosman kan, aku tengah gaji tak masuk ni. So you tahu, bila you nak tahu harga kedai makan ABC tu macam mana, sama dengan prospek dekat luar sana nak tahu harga kedai makan you murah ke mahal, okey ke untuk kita yang gaji belum masuk ni nak pergi, ataupun jenis yang mahal-mahal yang RM30, RM40, RM50 ke atas ke. So you tahu, you kena tunjuklah harga makanan kedai makan ni berapa. Buatlah konten, tunjuk harga. Okey abang, jangan risau, dengan RM10 sahaja abang boleh makan nasi putih dengan 3 lauk sampingan. Siapa berminat, RM10 sahaja. Contohnya. So apa sahaja you nak tahu adalah sama dengan apa orang luar nak tahu. Okay, mungkin let's say you tanya lagi dekat kawan you, kedai makan tu macam mana, meriah ke tak kalau meriah mesti sedap kan, tapi kalau tak ada orang tak payah pergi lah, mesti tak sedap. So you nak tahu kedai makan tu meriah ke tidak, lagi keropok kan, sebab kalau ramai orang sedap, kalau tak ramai orang tak sedap. Itu normal perception dalam pemikiran society kita. So you tahu juga prospek dekat luar sana nak tahu kedai makan you meriah ke tidak. Kalau meriah masih sedap, so you kena tunjuklah kemeriahan dekat kedai makan you. You kena tunjuk kemeriahan dekat kedai makan you. Makanya rekodlah ramai orang dekat kedai makan you. Dan dekat sinilah founder kena pandai buat gimmick. Founder, you must be very smart buat gimmick. Gimmick ni macam mana? Okay, you dah tahu dah tak ada orang dekat kedai makan you. Kak Ita, kedai makan saya memang tak ada orang Kak Ita. Sebab itulah saya nak buat konten product branding ni, sebab saya nak tarik orang masuk dalam kedai makan saya. Tapi tak ada orang, macam mana? Macam mana saya nak shoot? Dah tahu tak ada orang dekat kedai makan you, panggil jiran-jiran you datang kedai makan you. Panggil kawan-kawan you datang dekat kedai makan you. Lepas tu record konten, tunjuk kemeriahan kedai makan you. As far as kita tengah tengok dekat social media, I tengok ramai je. Ramai betul orang dekat kedai makan you. Mesti sedap ni, aku nak pergilah. I tak tahu pun dekat kedai makan tu geng you penuh. I tak tahu pun. So itulah kita panggil sebagai gimmick. Sebab itulah kan, kalau korang tengok kedai-kedai makan yang viral dekat social media, yang ramai orang, lepas tu you pun terpengaruh. You macam macam best kedai makan ni kan, aku pun nak try lah kan, mesti sedap ni kan. You pun beratur lah dekat kedai makan viral tu 1 jam. Beratur bahu ke bahu begitu, panas terik, pegang payung macam tu untuk mendapatkan makanan viral. Bila sampai turn you beratur sejam ni, dapat makanan viral tu suapan pertama. Suapan pertama makanan viral, apa you guys rasa selalunya? Cuba komen. Suapan pertama makanan viral, apa you guys selalu rasa? Cuba komen. Siapa yang pernah beratur panjang-panjang lama-lama tu? Jangan risau, I pun pernah. Menyesal. Menyesal datang sini. Siapa? Biasa je lah sampai
Dia macam nak kata tak sedap sangat tu tak ada lah, tapi tak berbaloi lah, betul tak kan? Macam better kau masak sendiri dekat rumah je, lagi senang kan. Dia tak ada macam sampai kita terbang ke Kayangan ke sanggup beratus sejam kan. So biasanya macam bila you guys makan, biasa je nya. Kenapa ramai orang suka, ramai orang beratur ni? Padahal you dah kena gimmick. Thank you Nani. You dah kena gimmick. You gimmick orang dekat kedai makan you. You kena gimmick dengan kedai makan orang lain. Itu normal. Memang normal. So sebab itulah korang, let me tell you lah, I dah 13 tahun dalam dunia bisnes guys. So I nampak semua apa yang berlaku ni. Thank you Wahida. So let me tell you, 90% konten produk branding dekat social media adalah konten gimmick. Benda yang tidak ada diadakan untuk kita mempengaruhi minda penonton. 90% konten produk branding dekat social media adalah konten gimmick. Sebab you tak boleh terlalu lurus. Dah tahu tak ada orang. Thank you Aida. Dah tahu tak ada orang dekat kedai makan. Takkanlah kau nak lurus, kau nak buat konten macam tu. Hai, selamat pagi semua. Saya daripada kedai makan ABC. So kedai makan kita adalah kedai yang paling tersedap dekat kawasan KL ni guys. Tapi kalau macam korang tengok dekat belakang saya ni, memang tak ada customer langsung lah. Memang hari-hari kosong macam ni. Memang tak ada orang nak datang langsung, kosong terus. Kalau korang tengok dekat belah kanan ni pun, kita ada kawasan ikan bakar. Ikan bakar kita memang sedap guys. Tapi memang tak ada orang datang langsung jugalah. Selalu memang kosong macam ni lah. Memang kosong langsung. Sebulan dah kedai makan kita memang tak ada orang lah. So siapa-siapa yang nak rasa kesedapan kedai makan ABC ni, jemputlah datang ya. Lokasi kami di Shah Alam 9 pagi sampai pukul 6 petang. Terima kasih. Kan? Takkanlah kau nak berlakon macam tu kan? So sebab itulah Kak Ita cakap, kena buat gimmick. Gimmick ni bukan kita tipu. Pun memang orang kita panggil datang kan. Gimmick ni kita perlukan untuk mempengaruhi minda penonton. Kalau semua orang konsep pasrah gitu je ke depan social media tu kan pelik tu. Sebab tu korang tengok bisnes yang grow big ni semua adalah bisnes yang nampak gah-gah macam tu tau. Benda tu tak gah pun sebenarnya. Dia orang buat gah tu untuk panggil korang datang. Betul kan? Kena acak-acak. Fake it till you make it. Macam tu, okay? So, itulah tanggungjawab founder. So, kalau macam let's say, you adalah founder Tadika. Founder Tadika kena buat konten produk branding untuk kedepankan Tadika. Okay? So, dekat sini, kan, you tak payah tunjuk. You tak payah tunjuk pasal you. Orang tak nak tahu pun. You kaya mana, bawa handbag LV ke, handbag Chanel ke, duduk rumah kondo ke, duduk rumah banglo ke. Orang tak nak tahu pasal you. Tapi, orang nak tahu tentang Tadika you macam mana. So, put yourself dekat tempat prospek. Macam mana you nak buat konten kedepankan Tadika you adalah fikir. Kalau you jadi mak nak hantar anak pergi Tadika, apakah yang you nak tahu? You nak tahu Tadika tu dari segi keselamatan. CCTV ada ke tidak? Siapa boleh akses CCTV? Register dengan JKM ke tidak? Lepas tu silibus kelas macam mana? Cikgu-cikgu yang mengajar ada sijil, ada credibility, berapa ratio cikgu dengan student, berapa ramai cikgu, berapa ramai student, jadual harian macam mana, tidur dekat mana, menu makanan, masak sendiri ke. So many things yang you nak tahu tentang sesuatu Tadika itu apabila you nak hantar anak you masuk Tadika. Sama dengan prospek dekat luar sana pun nak tahu tentang Tadika you macam mana. So you kena produce content kedepankan Tadika you. Kalau you adalah founder skincare, you adalah founder skincare, okay? So fikir, kalau you nak beli skincare tersebut, apa yang you guys nak tahu? Okay, kalau aku beli skincare ni, sesuai ke tak untuk kulit muka aku yang sensitif, kulit muka berjerawat, kulit muka berusia, macam mana? Sesuai ke tidak? Okay, yang kedua, kalau aku tengah guna skincare lain, aku guna skincare ni, ada side effect ke tidak? Yang ketiga, berapa cepat efek skincare ni bila aku pakai? Yang keempat, satu botol skincare ni boleh tahan berapa lama? So you hanya perlu fikir macam mana prospek berfikir. So benda-benda itu translate ke dalam konten. Founder akan gagal buat produk branding kalau founder malas berfikir lah. Okay? So dekat sini, kalau founder yang ada staff, okay, founder yang ada staff, you guys boleh duduk completely dekat belakang. Kalau untuk founder yang ada staff, duduk completely dekat belakang, di mana you akan buat konten, buat skrip tu, then you pass dekat staff you. Staff you akan ke hadapan untuk berlakon dan bercakap bagi pihak company. So staff you yang akan bercakap dalam video-video tersebut lah. Orang tak nampak you, orang nampak staff you sahaja. Tapi I faham 95% founder di dalam live I sekarang ni adalah founder solo. You belum ada staff, you belum ada team, and that is normal. Korang jangan risau. Semua founder yang ada staff, suatu ketika dahulu bermula solo juga. So kalau untuk founder solo, you tidak ada pilihan.
you terpaksa ke hadapan. Tapi you bukan kedepankan diri you. Kalau founder yang tidak ada staff yang solo ini, you ke hadapan tapi you bercakap bagi pihak company, menerangkan produk dan menerangkan servis masing-masing. So you tak payah tunjuk you kaya mana ke, bawa kereta lambu ke apa, tak. Ya, you buat konten produk branding tu dengan you sendiri bercakap. Contoh nak terangkan lokasi kedai, nak tunjuk orang ramai datang, nak tunjuk menu makanan semua, kena you lah bercakap sebab tak ada orang lain dalam company. So selama 1 tahun you akan buat semua menggunakan muka you, kedepankan produk, kedepankan servis, buat sales. Selepas setahun you patah balik ke belakang. Selepas setahun patah balik ke belakang untuk cut dependency tersebut dan hire your very first staff. Hire your very first staff. So first staff yang you hire ini akan ke hadapan untuk menggantikan tempat you, di mana dia akan sambung bercakap bagi pihak company. So selepas itu you boleh duduk completely dekat belakang. Selalunya apabila first staff dah dapat, sangat mudah untuk business grow jadi second, third, fourth, fifth staff semua. Dia staff pertama tu je yang mencabar. So founder yang ada staff duduk belakang, staff ke depan buat konten produk branding semua. Founder yang tidak ada staff, you terpaksa ke hadapan untuk you bercakap, buat konten produk branding tu you bercakap, jelaskan, buat sales semua. Selepas setahun patah balik ke belakang, cut dependency, hire first staff, lepas tu staff akan sambung. So inilah definition founder bersama content product branding. Faham? Kalau faham, komen faham guys. Kita nak pergi kepada agent, lepas tu conclusion. Yang baru masuk, korang takkan faham ya, korang dah terlepas 4 level. Faham. Okey, good job. Okay, ingat jangan keluar lagi tau, kena sampai hujung tau. Okay, nah cikgu cantik. Okay, now kita pergi kepada agent bersama content personal branding. So agent kan I cakap you guys kena ke hadapan, you kena tunjuk muka you, kena tunjuk diri you lah. So agent buat content personal branding, maksudnya you kena kedepankan diri sendiri dan kehidupan you untuk bagi orang kenal dan nampak you siapa. Dan jangan risau, I faham agent-agent dalam live I ni mesti ramai yang macam, tapi Kak Ita, saya tak nak tunjuk private life saya ni orang yang private, saya tak nak lah expose ini, expose itu. Jangan risau, personal branding ni very fun to do sebab ada trik dia. Okay, kalau founder fikir macam mana prospek berfikir, kalau agent you guys kan, keyword you adalah selesa, tips untuk you adalah selesa. Cuba type, Kak Ita nak pin kan, selesa. Kalau tips untuk agent buat konten personal branding adalah selesa. Cepat guys. Okey, sekejap ya. Kak Ita pin kan, mana yang Kak Ita nampak ni. Okey, selesa. Okey, so kalau untuk agent kedepankan diri sendiri ini, you jangan risau, you hanya perlu kedepankan which part of your personal life yang you selesa sahaja. You selesa tunjuk you pergi kerja, tunjuk dekat social media. You selesa tunjuk you masak-masak, tunjuk dekat social media. You selesa tunjuk you pergi gym, tunjuk dekat social media. You selesa tunjuk you berdating, tunjuk dekat social media. So any part of your personal life yang you selesa sahaja. Kalau you tidak selesa, tak perlu tunjuk. Let's say you ada kawan agent yang selalu tunjuk dia dengan husband dia. Kan you guys misalnya ada kawan-kawan kan, kawan-kawan agent yang asyik tunjuk dia dating dengan husband dia je, dia tunjuk muka husband dia sana sini, memang nampak muka husband dia je kan. You pula tak selesa. You pula, betul, you pula tak selesa untuk tunjuk husband you. You tak nak tunjuk husband you. Apabila you tak selesa untuk tunjuk husband you, then tidak perlu expose husband you, sebab husband you adalah privacy you. Macam tu. Kalau macam let's say you ada kawan-kawan agent yang berani tunjuk anak-anak, diorang suka sangat tunjuk anak-anak diorang, expose muka anak, tunjuk hantar anak pergi sekolah, semua kan. You pula tak nak expose anak-anak you dekat social media, demi dasar keselamatan lah, you tak nak expose anak-anak you. So apabila you tak nak tunjuk anak-anak you dekat social media, makanya tidak perlu tunjuk sebab you tak selesa. So mana part yang you tak selesa, tidak perlu tunjuk. Itulah kehebatan personal branding, di mana tak ada siapa boleh tiru each other pun sebenarnya. Sebab what's private to you could be public to other people. What's private to other people could be public to you. So tak ada siapa boleh paksa you untuk tunjuk apa. So you tunjuk any part of your personal life yang you selesa sahaja. Dan kemudiannya produk menjadi sebahagian daripada hidup you. You kena tunjuk macam mana dia adalah part of your life. Contohnya,
You adalah housewife yang menjadi ejen tudung. So first, tunjuk personal life you yang you selesa sebagai housewife. You nak tunjuk you mau berantai ke, basuh baju ke, kemas rumah ke, pergi beli barang dapur ke, bagi anak makan ke, masak ke, terpulang lah mana yang you selesa. Itu first. Second, disebabkan you adalah ejen tudung, you kena tunjuk penggunaan tudung tersebut dalam kehidupan seharian you. You mau berantai pakai tudung tu, you memasak pakai tudung itu, you pergi beli barang dapur pakai tudung itu, you pergi COD pakai tudung itu, you kemas rumah pakai tudung itu. So any part of your personal life kena tunjuk pakai tudung tersebut. So lepas tu akan ada yang tanya, itulah konten personal branding. So akan ada yang tanya kan, habis tu Kak Ita, kalau saya ejen jual coklat, takkan hari-hari saya nak makan coklat? Iya, hari-hari lah kau makan coklat tersebut. Hari-hari lah kau makan coklat tersebut. Sebab itulah untuk kategori ejen, you guys kena jual produk yang you betul-betul suka, betul-betul pakai, betul-betul makan. Kalau you tak suka, macam mana you nak promote produk itu dalam kehidupan seharian? And bila korang, let's say, you adalah ejen jual coklat, korang jangan terlalu lurus. Kan, bila korang nak tunjuk penggunaan coklat tersebut dalam kehidupan seharian, maksudnya, you kena makan lah. Orang kena nampak you makan coklat itu hari-hari. Tapi Kak Ita, saya kena makan hari, gemuklah saya. Siapa suruh kau makan sampai satu bekas tu? Itu kan, 3 kali nak tunjuk 3 kali, 3 tak. 3 bekas coklat habis dalam masa 1 hari untuk you demo dalam kehidupan seharian. Korang makan satu sudu dah lah, nyam dah, sedap. Siapa yang nak macam ni sila beli kan. Itu je orang nak tengok. Kau tak payah bantai sampai 1 bekas setiap kali korang nak tunjuk demo korang makan coklat tu. I tak suruh you gemuk bersama coklat tu pun. Kalau macam let's say Kak Ita, saya ejen jual susu, hari-hari aku saya kena minum susu. Kau jual susu 1 kotak tu, tak perlulah sampai sekotak susu tu kau minum macam tu kan. Korang minum macam ni je guys, sedap ni susu ni. Macam tu dah lah kan, 1 sip tu je. Tak payahlah sampai 1 kotak susu tu kau nak habiskan. Kak Ita, kalau saya adalah ejen jual skincare yang macam whitening lotion ke apa, hari-hari ke saya kena pakai? Iya, hari-hari pakailah macam biasa kau pakai tu. Bukannya kau kena lumur satu badan tu sampai jadi orang kapur dekat situ ke apa. Sebab tu orang kena nampak produk tu sebahagian daripada hidup you. Kalau macam let's say you adalah ejen jual Shakely, you ejen jual suplemen kan, first tunjuk personal life you yang mana you selesa. Lepas tu tunjuklah you makan vitamin itu pagi, tengah hari, malam. Kau nak jual vitamin C tapi orang sendiri tak nampak kau makan vitamin C tu. So macam mana orang nak percaya? Kalau you adalah ejen takaful, you adalah ejen takaful. So tunjuk personal life you dulu yang mana you selesa. Lepas tu tunjuklah aktiviti takaful tersebut dalam kehidupan you. So tunjuk dalam kehidupan you. Okay, so contohnya you boleh tunjuk aktiviti takaful tu, submit medical card, you boleh cerita pasal hibah, you boleh explain tentang macam mana proses nak admitted masuk hospital, you boleh tunjuk you pergi melawat klien masuk hospital, you boleh tunjuk you online consultation bersama prospek, you boleh tunjuk submission untuk medical card. So there's so many things, aktiviti takaful yang you boleh tunjuk. Kalau you adalah ejen property, first tunjuk personal life you yang you selesa sahaja. Personal life you yang selesa ni hanya you saja tahu you nak tunjuk apa. Okay, lepas tu aktiviti property itu dalam kehidupan seharian you. Takkanlah you buat property tu you pandang dinding. Jika setiap hari mesti ada aktiviti, you pergi office property itu ke, lepas tu you pergi tunjuk rumah-rumah, you pergi site visit. Jangan asyik post-poster je rumah 2 tingkat 3 bilik. Jangan macam tu. You kena pergi site visit, tunjuk property itu sebahagian daripada hidup you. So maksudnya you kena keluar untuk tunjuk. Okay guys, di belakang saya ni adalah rumah 2 tingkat di mana kita ada 3 bilik untuk kemasukan segera. Jom I bawa korang masuk dalam rumah ni. So orang nampak you dengan aktiviti property itu setiap hari. So no matter you adalah ejen apa sekalipun, tunjuk personal life you yang you selesa untuk bagi orang kenal, percaya you dulu. Then you tunjuk produk ataupun servis itu sebahagian daripada hidup you. Okay, so dekat sini itulah ejen bersama content personal branding. So ejen kena buat content personal branding, founder kena buat content product branding. Dan content product branding dan content personal branding ini harus dilakukan dalam bentuk video, bukan gambar ya, video. Zaman sekarang video paling mudah untuk grow fast, grow big. So maksudnya video branding. So founder kena buat video product branding, ejen kena buat video personal branding, dan video ini kena post setiap hari, kena konsisten setiap hari without fail. 1 hari 1 kali sahaja you post. Tak perlu sampai 6 video, 10 video sehari. Merepek tu, tak payah sampai 6 kali you nak post konten semua. Okay, 6 video random
6 konten random tidak akan mampu bawa tarik engagement ataupun sales. Contohnya you adalah founder tadika, you post konten you makan cendol. Apa kaitan I nak hantar anak I masuk tadika you, lepas tu I tengok you makan cendol? Tak ada kaitan. I bukan nak tahu you makan cendol, I nak tahu tadika you macam mana. So that's why apabila you guys post konten-konten random, you post 3 kali sehari, 6 kali sehari, asalkan dia konten random saja, orang tidak mahu tengok, orang tak boleh relate. That is not apa yang audience nak tengok. So sebab itulah you tak boleh bawa masuk engagement, tak boleh bawa masuk sales. You punya view drop macam tu je kan. So you hanya perlu buat 1 kali sehari saja video branding, video product branding atau video personal branding, dan pilih satu timing yang sama setiap hari. Pilih satu timing yang sama setiap hari. Okay, so kiranya kalau you dah pilih pukul 9 pagi, makanya esok, lusa, semua Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, semua 9 pagi je sampai ke sudah. Dia kena konsisten posting dan konsisten timing. Kalau you pilih pukul 1 petang, so 1 petang je lah sampai ke sudah. So video branding kena wujud. Ini adalah apa yang kita namakan sebagai content branding. So selagi mana content branding tidak wujud dekat you punya page, selagi itulah memang business you tidak boleh grow, sebab orang tak nampak kewujudan you berbisnes. Either you adalah founder atau agent, orang tak nampak. Okay? Tapi kalau content branding dah wujud, tapi terbalik, yang founder duk galak tunjuk diri sendiri. So founder maksudnya tengah buat content personal branding, yang agent pula galak tunjuk produk je. So maksudnya agent tengah buat konten product branding. So kalau konten branding wujud tapi terbalik pun, bisnes akan jatuh juga. Tak boleh bawa masuk engagement dan sales juga. Sebab apa? Sebab itu bukan apa yang audience you nak tengok. You terbalik cara buat. So that's why video content branding ini kena buat dengan jalan yang betul. As long as you adalah founder, fikir macam mana prospek berfikir, kedepankan brand you. Okay? Kalau you adalah agent, part mana yang you selesa saja untuk ditunjukkan dalam personal life you, you kedepankan, dan produk menjadi sebahagian daripada hidup you. Okay? So itulah kelas basic branding kita selama 1 jam setengah. So korang faham? Korang faham? Kalau faham, jangan keluar lagi. Jangan keluar lagi guys. Sikit lagi. Ingat kita dah sampai penghujung ni. Kak Ita janji apa penghujung tadi? Faham? Yang baru masuk korang tak faham sebab korang dah terlepas 4 level, you takkan faham. I tak boleh jawab sebab untuk faham tu korang kena rewind 1 jam setengah yang lepas. Umi Badaria dah lambat dah. I dah explain tadi dah macam mana. Mak tak dah puas hati. Okay, so seperti I haraplah kelas basic branding I ini mampu untuk bantu you guys semua tengok kat mana kesilapan masing-masing. Kalau sekarang ni konten you tengah sendu je, itu yang cakap, sama ada you tak buat konten branding, you buat je konten random, ataupun you guys tak post konsisten. Selalunya sebab you tak buat konten branding lah. Okay, so sekarang ni kita dah sampai dekat hujung live. So tadi dekat awal tadi I dah cakap dah, siapa nak tahu tentang kelas I yang selalu sold out ini, korang kena tunggu sampai hujung live. Hujung live baru I explain pasal kelas. That is how I tapis clients I. Kelas I memang orang kata kelas yang high quality, sebab you tak boleh main masuk gitu je. Ada dia punya peraturan yang I letak. So salah satu peraturan dia adalah I akan selalu cakap dekat I punya followers dalam live, kalau siapa-siapa nak masuk kelas yang selalu sold out ni, kena tunggu sampai hujung live. Kalau you mampu bertahan sampai hujung live, ada possibility untuk you dapat masuk. So ada satu kelas I ni yang memang sold out setiap bulan. Sebulan sebelum akan sold out selalunya. And tadi ramai nak tahu apa. Okay, so sekarang ni kita dah masuk dekat penghujung live, dan I boleh cerita pasal kelas tu. So siapa nak tahu tentang kelas I yang best seller, kelas lain, I ada satu kelas berbayar yang selalu sold out. Siapa nak tahu? Komen nak. Tak lama pun, I explain 2-3 minit je. Komen nak kalau nak. Sebab I bakal open live promo kejap lagi. Tapi live promo I ni akan open untuk 10 orang sahaja. 10 orang saja. Sebab tu korang kena cepat kejap lagi, kena stay 10 orang saja. Okay, so korang jangan tanya kelas ni online ke offline ke, jangan tanya lagi, I akan explainkan. Okay, so ramai nak tahu kan. Okay, so I ada satu kelas lagi. Okay, ni adalah lagi. Okay, so kelas ini, okay, so kelas ini akan sold out setiap bulan without fail. Di mana kelas I adalah kelas branding. Yes, so sebenarnya I adalah lebih dikenali sebagai Sifu Branding. So kebanyakan orang bisnes yang nak belajar branding selalunya memang akan masuk ke dalam kelas branding I. Itu yang membuatkan kelas branding I ni sold out lah selalunya. Okay, so
Yang tadi korang belajar basic branding selama 1 jam setengah itu sebenarnya adalah introduction kepada kelas branding yang sebenar yang memakan masa 6 hingga 7 jam. Now baru korang faham kenapa kelas branding Kak Ita 6-7 jam. Sabar. Sebab korang belajar introduction pun dah 1 jam setengah. So bila korang masuk dengan lebih detail lagi, itu jadi 6 hingga 7 jam. Okay, so kelas branding Kak Ita ini sebulan 1 kali sahaja Kak Ita buat. Kak Ita selalu busy dengan personal coaching. Bila ada satu date free weekend, Kak Ita buat. Dan apabila Kak Ita open kelas branding ini, Kak Ita divide kepada 2 kelas. First, kita ada kelas product branding untuk founder. Second, kita ada kelas personal branding untuk agent. Okay, so 2 kelas yang berlainan. Dan yang membuatkan kelas ini limited edition sebab capacity kelas ini. Satu kelas Kak Ita hanya terima 50 orang sahaja. 50 founder dan 50 kategori agent sahaja yang boleh register dalam masa sebulan. Sebab itu selalu sold out. Dan kelas Kak Ita selalunya sebulan sebelum akan sold out. So kalau korang nak tahu kelas untuk bulan November akan berlangsung pada 23 November kelas founder, 24 November kelas agent. Tapi kelas November dah sold out. Tak ada siapa boleh masuk dah. 50 founder dan 50 agent dah register untuk kelas November. Pada hujung Oktober lagi kita dah tutup registration. So sebab itulah korang kena cepat. Kalau korang dah masuk November baru nak register kelas November, selalu tak dapat dah. Okay, so the next class Kak Ita dah open. So siapa-siapa yang nak, korang kena check kalender daripada sekarang. Kejap lagi korang terlepas nanti kalau lambat. Okay, so next class yang Kak Ita dah buka adalah pada bulan Disember. 7 Disember adalah kelas product branding untuk founder. 7 Disember. 8 Disember adalah kelas personal branding untuk agent. 7 Disember Sabtu founder, 8 Disember Ahad agent. Okay, so check kalender masing-masing. Okay, so kelas ini berlangsung secara online Zoom. Okay, November tak boleh masuk dah sold out ya. Okay, siapa nak kena masuk kelas Disember ini. Okay, so 7 Disember online Zoom, 8 Disember kiranya online Zoom juga. Dan kelas akan berlangsung daripada pukul 9 pagi sampai pukul 2-3 petang. Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 2-3 petang. Dia selalunya dalam kiranya 6-7 jam macam itulah. Okay, so apa yang korang akan belajar dalam kelas ini? So korang semua dah tengok kan? Dah tuliskan? Okay, apa you guys akan belajar dalam kelas ini? Okay, apabila you guys register kelas 7 Disember kalau untuk founder. Untuk founder-founder yang register kelas 7 Disember product branding ini, you akan belajar very detail 17 step. 17 step untuk macam mana nak buat konten product branding. Founder tadi kan I cakap secara general, fikir macam mana prospek berfikir. Dalam kelas founder ni, I akan ajar korang 17 step very detail macam mana terhasilnya konten product branding mengikut bisnes masing-masing. Okay, itu adalah kelas founder. Kalau untuk kelas agent, yang masuk dalam kelas agent personal branding pada 8 Disember ini, you guys akan belajar 12 step untuk macam mana nak buat konten personal branding. Kan saya cakap tadi selesa. So dalam kelas ini akan ada 12 step untuk bantu korang apakah yang sepatutnya korang post. Kalau kawan you post suami, you tak nak post suami, you nak post apa? Ada trik di dalam kelas ini. Okay, so both kelas ini 7 Disember dan 8 Disember ini. Okay, kejap Kak Ita pinkan. So both kelas 7 dan 8 Disember ini, you guys semua akan belajar satu formula content branding. So formula content branding ini akan membantu korang untuk menghasilkan konten yang very spesifik mengikut business you atau individu tersebut. So formula ini Kak Ita berani jamin you tak akan jumpa dekat mana-mana kelas lain dekat luar sana, sebab this is the formula yang Kak Ita sendiri develop sepanjang 13 tahun Kak Ita berbisnes. This is the formula content branding yang letukkan bisnes kita jadi jutaan, letukkan bisnes top class jadi jutaan, dan letukkan juga klien-klien yang bakal masuk dalam kelas ini. So apabila founder masuk dalam kelas founder product branding 7 Disember, formula content branding ini yang mengandungi 17 step tadi ini. So kehebatan dia adalah, walaupun let's say ada 10 founder kedai makan, tapi 10 founder kedai makan ini yang belajar menggunakan formula ini yang ada 17 step tadi ini, tidak mungkin end up dengan konten yang sama. Tak mungkin. You dengan kompetitor you tak mungkin akan terhasil konten yang sama. Kehebatan formula ini adalah mampu membantu you untuk hasilkan konten yang high engagement yang tidak mungkin sama dengan orang lain. Dia very spesifik mengikut you ataupun individu tersebut. Kalau you adalah 10 agent MW sekawan masuk kelas personal branding agent kan, tak mungkin konten personal branding you boleh end up the same dengan kawan you. Tak mungkin. Formula Kak Ita ni adalah formula bulletproof. Dia bantu you untuk hasilkan konten yang very spesifik untuk you sahaja. Okay, itulah kehebatannya. Dan dalam kelas ini juga boleh, tak ada masalah cantik manis.
dalam kelas ni juga ada 2 bonus Kak Ita bagi, okay? Ada 2 bonus Kak Ita bagi, iaitu first, Kak Ita bagi korang bonus, di mana bonus korang ini adalah strategi untuk macam mana nak grow content dekat TikTok itself. Formula tadi tu boleh guna dekat semua social media, tapi kita ada different formula untuk TikTok sahaja. Macam mana nak FYP kan content korang, nak high engagement macam konten-konten Kak Ita macam mana? Ada trik dia dalam kelas ni, Kak Ita masukkan bonus. Dan bonus kedua adalah strategi macam mana nak manage content. Kan korang jealous tengok orang lain kan post konten hari-hari tak putus kan, pergi mana-mana pun konten dia ada je. Yang korang hari ni post, minggu depan baru next post, 2 minggu lagi baru next post, tak ada masa lah inilah kan. Ada strategi macam mana nak manage konten bagi tak putus, bagi konsisten setiap hari. Itu pun Kak Ita masukkan sebagai bonus, okay? So senang kata dalam kelas 7 dengan 8 Disember ni very complete, semuanya tentang konten, macam mana nak tarik engagement dan convert itu sales. So kalau you rasa cara Kak Ita mengajar tadi best gila, you patut masuk kelas 6-7 jam ni, meletup terus kepala you. So dekat sini Kak Ita akan share dulu normal price. I akan share dulu normal price. Lepas itu I akan buka live promo, tapi untuk 10 orang sahaja. Live promo I harga yang tak masuk akal. So you kena cepat, sebab selalunya live promo ini dalam masa 5 minit akan sold out. Okay, so cepat. Okay, so normal price kelas branding I memang orang cakap sebagai kelas branding yang premium, sebab harga normal adalah RM1,098. Betul, korang dengar betul. Harga kelas branding I yang normal adalah RM1,098, disebabkan first adalah I yang mengajar dalam kelas, bukan coach lain. Macam mana you tengok I mengajar dalam live, you akan dapat I dalam kelas Zoom tersebut. Okay, second, kelas ini bukan kelas motivasi, ini adalah kelas strategi, step by step. Tak ada nangis-nangis, jerit-jerit, ingat big Y dalam kelas semua, tak ada ya. Ini kelas strategi step by step. Dan yang ketiga, kelas ini adalah berdasarkan proven success strategi daripada The Real Business World, sebab menggunakan pengalaman bisnes I selama 13 tahun. So you akan tengok proven success strategi, you akan tengok real business case tadi yang menggunakan strategi ini dan berjaya letup. So kita tak mengajar guna buku teori, you akan nampak real business case tadi dalam kelas ini. Okay, so itu yang membuatkan harga Kak Ita premium. Okay, sekarang ini Kak Ita akan open live slots promo untuk 10 orang sahaja dalam masa 1 minit daripada sekarang. So 10 orang kejap lagi yang nak, apabila dengar Kak Ita open, Kak Ita nak korang terus pergi klik link dekat bio. Korang pergi klik link dekat bio, then akan dapat WhatsApp. Korang tembus terus link dekat bio itu, WhatsApp terus dekat admin secepat mungkin. Korang jangan kiranya cakap mukadimah ke hi bye ke apa, jangan. Korang terus cakap, saya nak kelas founder 7 Disember, saya nak kelas agent 8 Disember. Cakap macam tu, cakap terus, dan admin akan reply dengan payment details, dan seterusnya korang lock terus dengan receipt. Once kita receive receipt you, admin confirmkan receipt you, dan kita akan lock slot untuk you. So 10 orang yang paling terpantas saja boleh dapat harga tak masuk akal ini. Okay, so kalau you tak dapat klik link dekat bio, pergi dekat bio I, dan korang tengok ada nombor phone admin. Korang tengok dekat nombor phone admin, korang save dan WhatsApp. Okay, so get ready guys. 1 minit daripada sekarang Kak Ita tunjuk sekejap. Okay, sebelum korang nanti confuse, siapa yang nak kejap lagi. Okay, ni kan link dekat bio ni, korang klik, lepas tu akan dapat WhatsApp. Okay, Goldman, okay, Wisdom, pergi tengok pin video dekat page I. You lambat masuk, Kak Ita dah explain dah ni. Pergi tengok pin video dekat page I. Okay, I ada pinkan bisnes apa, pin video. Okay, so dekat sini sila cepat. Okay, kalau korang tak dapat klik link dekat bio, korang tengok ada nombor phone admin, korang save dan WhatsApp. Okay, get ready guys. Okay, cepat, 30 saat daripada sekarang Kak Ita akan open. Sekejap ya, sekejap. Okay, so get ready guys. Okay, 7 Disember kelas founder product branding untuk founder, 8 Disember kelas agent personal branding. Okay, so kelas adalah berlangsung secara online Zoom 9 pagi sampai pukul 2-3 petang. Okay, limitation kelas hanyalah 50 orang sahaja, 50 founder dan 50 agent sahaja. Dan actually untuk kelas founder 7 Disember kita dah 1/3 full dah. Korang tengok sekarang ni baru 5 hari bulan, 1/3 kelas Disember dah full dah. So especially kepada founders, pantas sikit, sebab anytime kelas founder Disember boleh sold out. So 7 Disember founder, 8 Disember agent. Kelas berlangsung secara online Zoom 9 pagi sampai pukul 2-3 petang. Normal price adalah RM1,098. Sekarang ini Kak Ita buka live promo slots untuk 10 orang sahaja yang paling terpantas. Message, klik link dekat bio, message payment, bagi receipt. Okay, so ada screenshot dalam meja. Okay,
So Kak Ita buka 10 slot live promo sekarang dengan harga 299 sahaja. Siapa nak cepat? 299 sahaja. Korang mesej terus dan beritahu terus nak kelas apa. Jangan mukadimah. Cepat guys. Klik link dekat bio sekarang. 299 sahaja. 299